حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmawiah binti Alias. Hari ini saya akan membicarakan ataupun berkongsi serba sedikit kisah ataupun info berkaitan dengan nisfu Syaban. Sebelum tu saya minta maaf sebab suara tak berapa nak clear. Sakit tekak, batuk. Tapi saya cuba sampaikan serba sedikit info ataupun maklumat yang saya tahu berkaitan dengan nisfu Syaban dengan anda semua. Okey, apa yang akan saya kupaskan dalam video kali ini antaranya adalah apa itu nisfu Syaban, apa keistimewaan nisfu Syaban, nama-nama lain bagi nisfu Syaban dan juga contoh amalan yang boleh kita lakukan pada malam nisfu Syaban, insya-Allah. Bicara berkaitan dengan nisfu Syaban. Okey. Zaman sekarang ataupun masyarakat masa kini, kadang-kadang bila kita tanya nisfu Syaban, amalan apa yang awak buat pada malam nisfu Syaban, mereka tanya kita balik, nisfu Syaban tu apa? Jadi dekat sini pentingnya kita sebagai masyarakat ataupun orang yang tahu berkaitan dengan nisfu Syaban untuk berkongsi cerita ataupun berkongsi kisah, berkongsi info yang kita tahu berkaitan dengan nisfu Syaban dengan masyarakat luar. Sebelum tu kita kena tahulah, sebelum kita menyatakan ataupun memberitahu info-info yang lebih lanjut, contohnya berkaitan dengan kelebihan ke ataupun nama-nama lain bagi nisfu Syaban ke, kita kena tahu dulu nisfu Syaban maksud dia tu apa. Okey, nisfu ni merupakan satu perkataan bahasa Arab, nis, terbitan daripada perkataan nis yang bermaksud setengah ataupun separuh. Jadi nisfu Syaban bermaksud separuh ataupun setengah bulan Syaban. Separuh ataupun setengah dalam bulan Syaban itulah. Okey, oleh yang demikian nisfu Syaban di sini bermaksud separuh daripada bulan Syaban, iaitu pada malam ke-15. Kalau contoh tahun ni merupakan tahun 2023, bila malam nisfu Syaban tu? Kalau ikut kalender Masihi 15 ataupun 15 Syaban, nisfu Syaban dalam bulan Masihi jatuh pada tarikh 8 hari bulan 3 tahun 2023, iaitu pada hari Rabu. Jadi ini bermaksud tarikh malam nisfu Syaban tu disambut pada 7 Mac selepas masuk waktu Maghrib, iaitu pada Selasa malam Rabu. Malam nisfu Syaban merupakan malam yang penuh berkat dan juga rahmat selepas malam Lailatul Qadar. Kira malam Lailatul Qadar dengan nisfu Syaban ni levelnya samalah, merupakan malam yang penuh berkat dan juga rahmat. Lailatul Qadar, bila berlakunya malam Lailatul Qadar? Biasanya malam Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Okey, kenapa umat Islam tertunggu-tunggu malam Lailatul Qadar ataupun kita sebut sebagai memburu malam Lailatul Qadar? Sebab terdapat banyak kelebihan pada malam Lailatul Qadar, sama juga macam nisfu Syaban lah. Tapi kalau untuk Lailatul Qadar, antaranya kelebihan dia ataupun keistimewaan yang boleh kita ketahui antaranya pada malam Lailatul Qadar turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian malam Lailatul Qadar merupakan malam ataupun bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan ataupun malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar
dosa diampunkan. Itu antara kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Okey, pada malam nisfu Sya'ban. Okey, kita bicara berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Hari di mana buku catatan amalan orang-orang muslimin selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. Kalau contoh bulan ataupun kalender Masihi, kan biasanya 12 bulan kan, mula daripada bulan 1 Januari sampai bulan Disember. Itu kalau ikut kalender Masihi. Tapi kalau ikut kalender Islam, diganti dengan bulan baru, buku catatan baru adalah pada malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Okey, malam nisfu Sya'ban dikenali juga sebagai malam pengampunan daripada Allah untuk seluruh hamba-Nya. Nama lain nisfu Sya'ban. Okey, kebiasaannya kita akan sebut nisfu Sya'ban. Tapi adakah kita tahu sebenarnya nisfu Sya'ban ni ada nama lain? Mungkin kita kurang mengetahui berkaitan dengan nama lain bagi nisfu Sya'ban. Sebab biasa kita akan guna nisfu Sya'ban. Tapi sebenarnya ada nama lain bagi nisfu Sya'ban yang boleh kita ketahui. Okey, begitu juga contoh seperti Al-Quran. Ada juga nama lain bagi Al-Quran. Biasa kita sebut Al-Quran kan. Okey, sebenarnya Al-Quran sendiri pun ada nama-nama lain yang boleh kita ketahui. Contohnya seperti Al-Quran juga disebut sebagai Al-Kitab yang bermaksud tertulis. Nama lain bagi Al-Quran Al-Furqan yang bermaksud membezakan antara hak dan yang batil. Kemudian nama lain bagi Al-Quran At-Tanzil iaitu diturunkan, dan juga Al-Quran juga dikenali dengan nama lain iaitu Az-Zik yang bermaksud peringatan. Okey, itu antara contoh bagi nama lain bagi Al-Quran. Bagi nisfu Sya'ban juga, selain dari nama ataupun istilah nisfu Sya'ban, kita boleh juga sebut dengan nama-nama lain yang mungkin kadang-kala bila saya sebut nama lain bagi nisfu Sya'ban, orang tak tahu. Okey, antaranya contoh Lailatul Mubarakah yang bermaksud malam keberkatan. Lailatul Bara'ah, malam pelepasan. Lailatul Qismah wa Taqdir, iaitu bermaksud malam pembahagian dan penentuan. Lailatul Takfir bermaksud malam mengkifarahkan dosa. Nama lain bagi nisfu Sya'ban Lailatul Ijabah, iaitu malam diperkenankan doa. Okey, sebab tu kita digalakkan berdoa, mohon doa, terutamanya khusus pada bulan Sya'ban. Doa dengan sepenuh hati, minta apa yang kita nak minta dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan harapan doa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Kemudian Lailatul Syafa'ah, iaitu malam syafa'ah. Lailatul Aidil Malaikah, malam raya malaikat. Ataupun kalau contoh kita orang Islam, hari perayaan kita biasanya Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Kalau untuk malaikat, hari raya, boleh dikatakan hari raya untuk malaikat adalah pada malam Lailatul Qadar dan juga nisfu Sya'ban. Okey, dan yang terakhir Lailatul Hayat, iaitu malam hidup, malam yang tidak dimatikan apabila seseorang menghidupkan malamnya. Maksudnya bila kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, secara tak langsung malam tersebut adalah malam yang sentiasa hidup, yang sentiasa hidup dan ada keberkatan pada hari-hari tersebut. Keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang sangat istimewa selain malam Lailatul Qadar. Kita, umat Islam, sangat dianjurkan ataupun digalakkan untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyakkan ibadah. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berpuasa, beristighfar, bertaubat, bersedekah, berdoa, solat hajat
dan menambah ibadat-ibadat lain bagi tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semasa di padang mahsyar nanti, siapa yang akan bela kita? Rasul tak bela kita. Malaikat pun diam tak bela kita. Tapi akan ada dua amalan yang kita laksanakan semasa kita hidup yang menjadi pembantu ketika di padang mahsyar, iaitu as-siyam wa qiraatul Quran. Yang pertama, as-siyam, iaitu berpuasa. Berpuasa sunat lah biasanya. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi, pada bulan nisfu Syakban, sangat digalakkan kita melaksanakan ibadat-ibadat terutamanya puasa, as-siyam dan juga qiraatul Quran. Semoga dengan ibadat yang kita lakukan ini secara tidak langsung membantu, menolong kita semasa berada di padang mahsyar. Kemudian bulan Ramadan, bulan Syakban juga, Allah membuka pintu keampunan seluas-luasnya untuk umat Islam memohon keampunan. Sesungguhnya berdoa pada malam nisfu Syakban adalah sangat mustajab. Jadi sangat rugilah sebenarnya Allah dah bagi kita kelebihan berdoa. Allah rindu nak dengar doa kita. Allah rindu nak dengar permohonan hajat kita. Jadi gunakan apa yang diberi ini sebaik mungkin dengan, dan semoga dengan asbab ini segala amalan, segala dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita berdoa sesungguh-sungguhnya agar dosa ataupun permohonan yang kita nak tu Allah kabulkan, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 10 yang bermaksud, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni Dia rindu nak dengar kita berdoa, mohon ampun ataupun mohon apa yang kita nak, apa yang kita berkeinginan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat rugi sebenarnya bila sudah diberi peluang tetapi kita tidak mengambil peluang tersebut dengan cara yang baik. Okey, amalan malam nisfu Syakban. Kalau kita selalu perhatikan ataupun kita dengar ataupun kita cakna, kebiasaannya apabila masuk bulan Islam bermula, kebiasaannya bulan Rajab, Syakban, Ramadan, kita akan selalu dengar, tak kiralah di masjid, di radio ataupun ketika nak solat, kita dengar orang akan menyampaikan ataupun mengucapkan doa yang berbunyi seperti, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkati dalam bulan Syakban, dan bagi kami sampai kepada bulan Ramadan. Hatta ada lagu yang menyatakan seperti doa tersebut. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Syakban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Jadi dekat situ kita dah boleh nampak bahawa sebenarnya bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan ni merupakan bulan-bulan yang penting, di mana bulan yang boleh disebut ataupun kita katakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Okey, antara amalan malam nisfu Syakban yang pertama, puasa sunat. Puasa sunat ni merupakan amalan utama yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Okey, bila masuk 1 Rajab, Nabi Muhammad akan menggandakan amalan pada bulan tersebut. Maksudnya 1 Rajab je Nabi dah
cuba untuk gandakan amalan tersebutlah, amalan-amalan yang boleh dilakukan. Contohnya seperti puasa sunat, bersedekah. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih menggalakkan ataupun lebih mengutamakan ibadah puasa sunat. Jadi bila 1 Rejab Nabi dah mula puasa, dah mula panas enjin untuk puasa. Jadi bila masuk bulan yang seterusnya, Syakban, amalan tersebut Nabi Muhammad SAW akan gandakan lagi sampai kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang semestinya bulan kita puasa lah selama sebulan. Okey. Bila kita sebagai umat Islam ada rasa ingin melakukan amalan sunat seperti berpuasa pada bulan Rejab, itu menandakan bahawa hati dengan iman kita berada dalam keadaan yang kuat. Okey, Saidina Aisyah sendiri, iaitu isteri baginda, dia menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni, dia baginda puasa paling banyak dalam 12 bulan Islam ataupun 11 bulan Islam kalau kita tolak bulan Ramadan lah. Okey, dalam 11 bulan Islam tu, Nabi Muhammad banyak melakukan ibadah sunat, puasa sunat pada bulan Syakban. Okey, sampaikan ada sahabat yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW, kenapa baginda paling banyak melakukan ibadah puasa sunat pada bulan tersebut? Baginda menjawab, kerana baginda sebenarnya suka apabila ketika amalan baginda diangkat, malaikat mencatat amalan yang dilakukan itu adalah dalam keadaan baginda sedang berpuasa. Dan berpuasa pada bulan Syakban juga merupakan bulan tahunan yang Allah angkat amalan kita dan disimpan. Okey, maknanya dalam 11 bulan, dalam 12 bulan Islam tu, bulan yang terpilih iaitu bulan Syakban merupakan bulan tahunan untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat amalan kita sebagai umat Islam untuk disimpan, dijadikan bekalan untuk hari akhirat. Okey, seterusnya amalan malam nisfu Syakban yang boleh kita lakukan selain puasa sunat, antaranya membaca surah Yasin. Tak kiralah membaca surah Yasin ni pada waktu malam ke ataupun waktu siang ke, kebiasaannya, tapi kita ni suka ataupun digalakkan membaca ataupun waktu lapang yang biasa kita akan baca biasanya selepas solat subuh, dari waktu maghrib ke waktu isyak tu. Lepas solat maghrib tu kita duduk sebentar, boleh isi masa lapang kita tu, masa yang terluang terutama dalam bulan Syakban, dengan membaca surah Yasin. Okey, seterusnya nombor 3 adalah berdoa. Okey, berdoa ni merupakan senjata umat Islam. Jadi dengan berdoa, terutama ataupun lebih-lebih lagi pada malam nisfu Syakban, adalah sangat digalakkan kerana nisfu Syakban merupakan malam keberkatan di mana segala amalan kita, doa kita yang kita mohon pada bulan tersebut akan diangkat dan mendapat pengampunan. Dilihat Allah fokus khas untuk bulan Syakban. Doa-doa kita ni dimakbulkan dengan syarat kita berdoa dengan sepenuh hati kita. Okey, seterusnya nombor 4, mengadakan majlis kenduri. Maksudnya dengan majlis kenduri ni ataupun dengan nombor 5, bertahlil. Mengadakan majlis kenduri dan bertahlil. Kita memberi makan kepada orang lain, yang merupakan bila kita bagi makan kepada orang lain, ia merupakan satu amalan yang dipujilah kerana memberi makan kepada orang secara tidak langsung kita mendapat ganjaran pahala. Dan juga mengadakan majlis kenduri dan bertahlil, kita mengingat ataupun kita ingatlah kepada
orang ataupun insan yang tersayang yang telah meninggal dunia. Contoh ayah kita ataupun contoh datuk kita. Dalam waktu tersebutlah digalakkan. Bukan bulan lain tidak digalakkan, sama juga digalakkan. Tetapi pada waktu nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ni merupakan amalan yang digalakkan untuk kita melakukan atau melaksanakan amalan tersebut. Okey, ini antara 5 amalan malam nisfu Sya'ban yang boleh kita lakukan. Terutama sekali yang boleh kita contohi dan ikuti adalah puasa sunat. Puasa sunat ni puasa sunat digalakkan ataupun perlu berpuasa start sebelum satu Sya'ban lagi. Maksudnya kalau contoh nisfu Sya'ban ni kan separuh. Jadi kalau contoh kita start berpuasa, baru nak berpuasa start ataupun bermula daripada 15 Sya'ban tu dah tak boleh. Jadi kena mulakan paling kurang 1 hari sebelum bulan Sya'ban. Tak kira lah contoh kita nak berpuasa pada bulan Sya'ban, berpuasa sunat 3 hari bulan Sya'ban. Okey, lepas tu kita stop. Kemudian kita nak sambung lagi berpuasa sunat selepas daripada tarikh 15 Sya'ban. Boleh, tak ada masalah. Tetapi yang tak boleh bila mana kita dalam bulan Sya'ban daripada 1 hari bulan hingga 14 ataupun 15 hari bulan kita tidak pernah berpuasa sunat langsung, baru nak bermula puasa sunat pada hari yang ke-15 Sya'ban, itu dah tak boleh. Sudah tidak dikira, dah tak boleh lah maksudnya. Itu antara amalan malam nisfu Sya'ban dan paling digalakkan adalah berpuasa sunat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkannya segala doa, dijauhkan dari siksa api neraka. Nisfu Sya'ban mari dihamalkan, sunnah yang telah diperintahkan, supaya Tuhan melimpahkan keberkahan. Itu Allah datang kepada hambanya di dunia, memberi rezeki untuknya yang meminta. Karena Allah Azza wa Jalla mengasihi dengan penuh cinta bagi hamba yang memohon dan mengingatnya. Sya'ban Tuhan telah datang, memberi ampunan penuh kasih sayang. Di nisfu Sya'ban Tuhan melimpahkan keinginan kita seluas rahmat-Nya. Berzikir malam, puasa siang, insyaallah Tuhan beri kemudahan. Pada malam itu Allah datang kepada hambanya di dunia, memberi
Allah Azza wa Jalla mengasihi dengan penuh cinta bagi hamba yang memohon dan mengingatnya. Di nifsu Syaban Tuhan telah datang memberi ampunan penuh kasih sayang. Di nifsu Syaban Tuhan melimpahkan keinginan kita seluas rahmatnya. Berzikir malam, puasa siang, insyaallah Tuhan beri kemudahan. Semoga dengan keberkatan malam ni Syakban memberi 1001 ruang kepada saya dan juga kita seorang pendosa untuk memperbaiki diri dan juga memperbanyakkan amal ibadat, yang mana sepanjang hari kita sentiasa melakukan kesilapan dan juga melakukan dosa yang mungkin kita sedar ataupun tidak sedar. Okey, sekian dari saya, Nur Asmawiyah binti Alias. Salam Nisfu Syaban.